orang hujung mereka tahu susahnya nak dapat Ramadan, susah nak dapat ustaz, susah nak dapat ilmu, susah nak dapat momen tu payah. Sebab dia tahu itu benda mahal yang tak sedapat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Ayuhan nas ittaqullah Qusikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Ahad yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menunaikan, memujuk dan bermujahadah untuk menunaikan segala titah perintah Allah Azza wa Jalla, dan berusaha untuk meninggalkan apa sahaja yang ditegak, apa saja yang dilarang oleh Allah, dan berusaha untuk memujuk diri, menyukai dan mencintai apa jua yang Allah anugerahi kepada umat yang tertinggi. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi majlis yang tak berapa mengenali sangat Ustaz Manis. Sebelum ni muncul ada TikTok lah. Terima kasih TikTok. Alhamdulillah. Tuan pengerusi seluruh jawatan kuasa, penggerak, penyusun, pengatur, penjaga, penerus dan penyambung risalah Allah dan lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seluruh pegawai jawatan kuasa yang menjadi tulang belakang, tulang sumsum, tulang pakrat, tulang belikat dalam merancang dan mengimarahkan surau kayangan ini. Kayangan sangat, alhamdulillah. Ada kayu-kayu, bukan kayu kan? Kayu ni. Alhamdulillah. Saya begitu tersanjung dengan, terima kasih atas jemputan dan ingatan serta ruang dan peluang untuk kita berkongsi walaupun berlaku beberapa pertukaran dan perubahan tarikh. Alhamdulillah, Allah izin malam ni dalam menghimpun dan mengumpul momentum sebelum kita menyambut al-istiqbali Ramadan, ketibaan tetamu yang sangat dinanti dan ditunggu-tunggu setelah 11 purnama memencil diri, menyembunyikan diri, menguzlah diri. Setelah 11 purnama Ramadan pergi membawa diri, dan insyaAllah seketika nanti Ramadan pasti akan kembali. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita akan bertemu lagi? Ramadan itu pasti akan kembali. Namun adakah Ramadan itu milik kita secara pasti? Inilah tajuk yang akan kita bongkarkan. Jangan ke mana-mana, teruskan setia dilemburkan secara langsung dari surau Ibu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan kini kian dihitung. Apakah kita mendapat untung? Harapan umat setinggi gunung. Harapan umat seluruh digantung, mengharap amal setinggi gunung. Ramadan itu bulan pencuci, elakkan marah, umpat dan benci. Amal sunat jangan dikurangi, ganjaran amal mungkin terlepas lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah SWT, kita rafa' dan kita kembalikan, kita angkat setinggi-tingginya kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana masih sudi dan setia, masih sudi dan setia untuk memilih kita lagi
Walaupun apa yang kita persembahkan pada Allah Ramadan yang lalu mungkin low class. Tuan-tuan, kalaulah andai Allah buka hijab, kita boleh scan markah Ramadan tahun lepas. Sebelum masuk Ramadan tahun ni, masing-masing Allah bagi hari graduasi markah semasa Ramadan kita. Kalaulah Allah boleh buat, Allah bukan. Andai kata Allah buka hijab, dekat dia masing-masing kita tulis seorang grade D, seorang grade E, seorang fail. Fail dah lah, fail. F, grade F plus. Fail plus. Seorang grade C, seorang grade B minus. Agak-agak tuan-tuan cuba rasa dan tanya diri. Ya Allah, aku ni grade apa Ramadan aku tahun lepas? Sallallahu Muhammad. Dengan grade semasa aku ni, layakkah aku untuk bukan nak masuk, nak cium je. Nak cium bau syurga ni layak tak? Sallallahu Muhammad. Dengan grade semasa yang kita bawa, dia panggil carry mark. Markah yang dibawa, yang tahun lepas punya. Muslimin dan muslimat, jadi nak membicarakan tajuk kita yang sangat klise ini. 10 tahun kita bincang tajuk ni. Ya. 10 tahun 20 masjid semua sembang tajuk ni. Tapi semayang kita masih lagi, Zuhur kita masih lagi pukul 4, Maghrib kita, Asar kita masih lagi pukul 6.30, Subuh kita masih lagi pukul 8. Tapi tajuk kita kemah dah, andai ini Ramadan terakhir. Bunyi itu sangat menginsafkan. Tapi kita masih lagi berada di takut dan di tahap lama. Adakah tajuk ini hanya sekadar tajuk yang diprint di banner? Itu satu tamparan untuk saya dan untuk kita. Untuk kita nak buka minda sebelum kita nak bincang panjang. Jadi tuan-tuan, Sallallahu Muhammad, kalau kita faham lah tajuk ni kan, kalau betul-betul lah ni, kita nak buat apa? Sallallahu Muhammad. Saya, Allah izin, sempat ada pengalaman masuk penjara. Sebelum menjadi popular seperti ini, ayat tu. Okay? Tapi tak cukup popular sebab Tok Imam pun tak kenal. Nampak sangat tak popular. Okay. Kat mana tadi? Allah izin saya masuk keluar balik lah. Masuk penjara, di penjara Riman. Dulu di pulau dia panggil penjara Riman. Penjara Riman ni penjara sementara kan. Tunggu untuk dibicara. Tapi sekarang penjara tu dah dihilang reman dia, memang penjara yang hukum lah. Memang untuk dijalani hukuman. Yang kedua penjara Jawi. Yang paling banyak kerap penjara Jawi dengan penjara Reman Pulau Pinang. Salah satu program saya tuan-tuan, Sallallahu Muhammad, ditunggu dan dinanti oleh 250 orang. Kita sebut orang yang sedang diperbetulkan kesalahan. Kita tak tergamak nak sebut bantuan. Bagi saya agak kejam kita menghukum mereka. Tuan-tuan, orang dalam penjara ni, hakikat dia mereka lebih mulia berbanding kita. Sebab apa? Sebab kesalahan mereka telah dipadam dan dibetulkan kesalahan. Kita hak duduk bebas di luar ni, yang muka-muka suci ni konon-konon lah. Kita buat benda jahat kan? Tapi tak kena tangkap. Orang dalam penjara buat benda jahat, kena tangkap. Dan bila kena tangkap, mereka dihentikan dosa dan kesalahan mereka. Maka mereka senang dibetulkan. Maksud saya, soalan saya, siapa lagi mulia? Orang dalam penjara lagi mulia. Mereka dah di stop, kita tak terstop. Sebab kita duduk kat luar. Ini soalan, ayat yang saya guna pakai dalam penjara. Sallallahu Muhammad. Saya kata, abang-abang, saya ingat ada seorang penjara Riman. Dua beradik kembar. Orang pun ni, orang yang ibu ni lah. Orang kuning. Kembar masuk sebab kena kes pecah rumah. Saya tanya pasal apa? Dua kembar ni. Kembar seiras. Ustaz kata, saya kata hampa ni memang seduk semati. Buat baik sama-sama, buat jahat sama-sama. Masuk syurga sama-sama, masuk neraka sama-sama. Dua beradik kembar. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, saya kata apa? Abang berada di penjara ni, abang lebih mulia. Bersyukur sebab abang berada di penjara. Apa Ustaz kata macam tu? Ustaz peli kami ya. Tak abang, betul abang bersyukur sebab masuk penjara. Hakikatnya abang lebih bebas
apabila Allah memenjarakan dosa dan Allah membebaskan pahala abang-abang. Penjara dosa, maksud itunya dosa kita di penjara dalam Ramadan, dalam penjara. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama Ramadan ni tuan-tuan, dosa kita di penjara. Kebuasan keliaran 11 bulan, aktiviti kita 11 bulan tu, masuk Ramadan ni, Allah sedang memenjarakan benda yang kita dah buat 11 bulan yang bebas, terlepas, terhempas, terbabas. Masuk Ramadan, dia behave. Maka Ramadan is like a prison, seperti penjara. Itu falsafah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak kata apa tadi? Cerita tentang penjara ni, bila saya masuk, sebelum mula program ceramah Ramadan di penjara, saya dibawa melalui satu bilik sel. Sel ni, mereka tak boleh keluar. Bila lalu ni, mereka suar tangan kok tingkap dengan jeriji besi. Ustaz, suar tangan ni. Tengok, Tok Imam tak kenal. Orang penjara kenal Ustaz mana? Okay. Cukup. Okay. Ustaz nak keluar, nak dengar ceramah. Ya Allah, saya tanya wadah, abang, tuan, kenapa mereka ni tak boleh dihadirkan? Yang duduk kat dewan tu, audien 250 orang. Mereka ni tak boleh keluar. Duduk suar tangan, Ustaz nak dengar ceramah, duduk inggut besi. Saya tak boleh tengok, tak boleh dengar. Asal sebab, ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya wadah tu kata, mereka ni adalah banduan akhir. Banduan akhir ni memang tidak boleh dibebaskan, dilepas dan dikeluarkan daripada sel walau sesaat. Sebab mereka sedang menanti dan menunggu. Tuan-tuan, poin saya adalah banduan akhir. Andai Ramadan ini yang terakhir. Jadi, tajuk ni sesuai untuk mereka sebenarnya. Kan, mereka dah tahu dah. Kami nak dengar ceramah ni Ustaz, sebab ceramah ini inilah Ramadan terakhir kami. Inilah ceramah akhir kami yang kami dengar bersama Ustaz. Nak abang macam tu. Tapi buat macam mana? Terikat dengan prosedur Jabatan Penjara Malaysia, tidak boleh dikeluarkan. Sebab kes berat. Sallallahu alaihi Muhammad 302 Kanun Keseksaan. Section A, Section B, Section C. Section C. Sama ada mengedar, menyimpan, dadah ataupun membunuh. Tuan-tuan, jadi poin saya adalah nak bagi tahu bahawa Sallallahu alaihi Muhammad, orang banduan akhir ni, mereka tahu itu adalah hayat yang terakhir. Dia akan bersungguh-sungguh semayang, sungguh-sungguh dengar ceramah, sungguh-sungguh. Sebab this year is the final and the last year for them. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak ambil mood tu, maka anggaplah kita ni sebagai banduan akhir. Boleh tak? Kita anggap macam tu lah. Bukanlah banduan. Kita kata, kita ni pesalah yang terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Okay tuan-tuan, insyaAllah. Ramadan ataupun ar-ramad ataupun ramdah, itulah asal usul perkataan kalimah huruf yang membentuk perkataan huruf kalimah Ramadan. The only one, the only month has been mentioned by Allah in the holy of Al-Quran. Fi surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan ini padanya ada satu benda yang mahal yang bernama Al-Quran, diturunkan oleh malaikat yang paling mahal namanya Jibril, diturunkan kepada Nabi yang paling mahal namanya Muhammad, diturunkan di tempat yang paling mahal namanya Jabal Nur, diturunkan pada malam yang paling
paling mahal, namanya Al-Qadar. Untuk umat yang paling mahal, namanya umat Muhammad Evo. Maka tuan-tuan dan puan, Ramadan, dalam Ramadan tu saja dia himpun barang-barang mahal. Dalam itulah ada Jibril diangkat menjadi CEO, ketua darjah, ketua tingkatan, the chief of the mission, chief the mission of the angel, malaikat. Disebabkan Ramadan lah malaikat Jibril jadi penghulu segala malaikat. Disebabkan Ramadan lah Nabi menjadi Sayyidul Anbiya. Disebabkan Ramadan lah Al-Quran menjadi penghulu segala kitab. So nak abang mai kata, siapa yang dapat Ramadan ni, dia mesti akan jadi high. Bila Ramadan sampai dekat evok, maka evok akan menjadi high. Daripada 20 tingkat, berapa tingkat? Lebih kan? Jadi dengan ada Ramadan ni, kita akan up double evok ni. Jadi evok 2.0 insyaAllah akan terbina selepas ini. Yang akan disempurnakan oleh Ustaz Manis. Geram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Muhammad. Saya ucapkan sebelum tu, saya ucapkan tahniah. PA system macam okey. Saya bagi markah PA system, boleh tak? Saya ni jenis suka bagi markah PA system. Supaya AJK tahu apa yang perlu di-upgrade. Untuk malam ni, saya bagi markah 9.8/10. Okey, tu jauh kemah A+. Boleh ambil medik lah tu. A+ boleh dapat ambil jurusan medik tu kan. Mesti Al-Azhar. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya baru balik Madinah ni dalam 72 jam yang lalu. Jadi saya belum serasi dengan cuaca Malaysia ni. Sebelum tu saya bawa jemaah pergi Turki. Suhu di Turki 2 degree. Paling tinggi 12. Seminggu 8 hari saya pergi, hanya sehari ya nampak matahari. Jadi bila saya balik Malaysia ni, saya rasa, ya Allah, Malaysia so hot, okey. Okey, cukup. Okey. Masa macam tak sesuai sangat duduk kat sini. Okey. Lupa daratan. Okey. Jadi Ramadan dan Ar-Ramad, Ramdah. Jadi suara ni dia terkejut sikit antara sejuk dan panas tu. Ramadan ni tuan-tuan, perkataan Ramadan dia asalnya yang disebut sebagai Ramadan, Ar-Ramad, Ramdah, iaitu panas. Panas dia panggil apa? Panas yang bersenggatan, panas yang mencengkam, panas yang menekan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam in English we can say that the scorching heat. Cuaca ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kalau di British ataupun kita kata di UK ataupun di US, how about the weather today? It's quite hot, quite heat. Dia kata okey, panas biasalah. Tapi kalau orang putih kata, today so scorching heat. Bila dia sebut scorching heat tu, panas yang melampau. Kita tak sampai tahap tu tuan-tuan. Sebab cuaca suhu di Malaysia sekitar average 32, 33 until 37 suhu badan. Cuma tahun lepas kalau tuan-tuan ingat, kalau di sekolah pun hari tu kita ada fenomena El Nino. Sampai semua aktiviti sekolah, co-curriculum diharamkan. Walaupun benda tu sunat. Dia bertukar hukum. Semua sekolah tidak dibenarkan sebab cuaca panas. Jadi nak abang mai kata, Ramadan ni asalnya dia panas. Because of what? Ketika when moon and earth circulating. Sallallahu alaihi wasallam. Bila bulan dan bumi berputar dan beredar, rotating and circulating. Bila dia berputar dan beredar, sifat bumi dan sifat bulan dia bukan statik. Every single month, tuan-tuan, every 12 months, sallallahu alaihi wasallam, for the 1 year, perjalanan pergerakan putaran dan peredaran bulan. Ada satu tempat, ada satu istilah dia panggil perihelion. Ini istilah sains. Di mana the distance from between the earth and the sun is so close and so near. Ketika mana bumi duduk paling dekat dengan matahari dalam setahun, ketika itulah yang dikatakan panas yang bersangatan. Kalau sebelum ni, sallallahu alaihi wasallam, mana-mana Ramadan yang berada, bulan yang sampai ke matahari paling dekat, kebetulan bulan tu akan masuk musim Ramadan.
maka dipanggil bulan yang panas sebab because of the distance between the earth and the sun, antara jarak matahari dengan jarak bumi. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila masuk akhir zaman ni, sistem peredaran bulan dan bumi, kalau tuan-tuan tengok cuaca pun dah tak menentu kan. Dulu tuan-tuan ingat tak kita belajar sejarah, belajar geografi kan, sekolah. Mei hingga Jun musim apa geografi? Musim angin monsun barat daya. Hampai mati jawab PMR dapat A kot. Sajalah bang. Ingat kan kita belajar geografi tingkatan 2, angin monsun barat daya Mei hingga Jun, November hingga Mac angin monsun timur laut. Ilmu geografi tingkatan 2 buku teks muka surat 47. Muka surat abang tu. Walaupun tak betul pun, confident kena ada. Okey tuan-tuan, saudara Muhammad, tapi bila bumi dah berada di hujung zaman, dah tak bersistem. Jadi tuan-tuan tengok pada tahun ni, sallallahu alaihi Muhammad, dalam kaji cuaca dunia 2024 hingga 2030, Ramadan akan berlaku dalam keadaan winter. Winter ni bukanlah kata snow turun, tapi dalam keadaan lebih sejuk berbanding tahun-tahun sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah, setiap tahun biasanya dalam tempoh 30 tahun, Mekah masuk Ramadan mesti panas. Beza Mekah musim panas dengan musim sejuk adalah bila musim panas siang pendek, bila musim sejuk malam panjang. Maghrib awal, subuh lambat, 12 jam. 5.30 maghrib, 5.30 subuh, 5.30 malam, 5.30 petang. Tapi di sana sebut 5.30 malam lah. 5.30 malam dah maghrib, 5.30 pagi, 40 baru subuh. 12 jam tuan-tuan, lena sungguh. Dan tuan-tuan boleh buat umrah 2 kali kalau pergi musim sejuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan kalau pergi umrah musim sejuk. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli Muhammad. Saya balik umrah Turki baru ni 2 degree. Balik 5 hari umrah. Umrah baru ni cuaca just nice. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Antara 25 hingga 30 darjah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli Muhammad. Kaji cuaca menunjukkan 2024 sampai 2030. Lebih kurang dalam tempoh 6 tahun ni, maka kita akan berada Ramadan dalam keadaan dia panggil light. Dia tak not so hot. Sehinggalah bumi berputar dan beredar, andai masih belum muncul Imam Mahdi dan Dajjal, secara teori atas kertas 2040 ke atas hingga 2048 akan berlaku kembali, Ramadan akan berlaku musim panas yang sangat panas bersanggatan. Mungkinkah Dajjal akan muncul ketika itu? Wallahu ta'ala a'lam. Muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa yang saya dan tuan-tuan nak daripada Ramadan? Itulah the objective proposal Ramadan. Muslimin dan muslimat sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dalam rumah tangga kita, ayah boleh buat satu proposal, panggil anak-anak. Wahai anak-anak ayah. Wahai isteri-isteri ayah. Isteri-isteri ayah. Macam. Wahai isteri ayah. Tutup. Stop. Bukan koma. Maksudnya satu je isteri. Wahai anak-anak ayah daripada satu isteri. Macam tu ayat dia. Ni, dengar sini ayah nak bentangkan proposal. Dengar sini. Wahai anak-anakku sekalian. Ayah membuka proposal. Perkara pertama yang ayah nak bentangkan untuk 30 hari 30 malam Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syarat ataupun penambahbaikan yang kita nak capai pada tahun ini ialah ayah nak semua anak-anak ayah bangun paling lewat 5 pagi. Semua anak ayah dah bangun, ambil wuduk, duduk di atas tikar sejarah, solat tahajud 2 rakaat. Boleh semua anak-anak ayah? Semua anggur. Ada bantahan yang berhormat? Tak ada bantahan, ada bantahan sila keluar dewan. Baik ayah, setuju ayah. Arahan diterima, luruskan barisan. Anak semua terima arahan. Okey, kedua. Ayah tak mau anak-anak ayah jam 7 suku, tangan pastikan bebas dari sebarang phone. Paling lewat jam 7.15 sebab nak duduk dekat ready makanan dan berzikir sebelum buka puasa. Boleh semua setuju anak-anak ayah? Setuju tuan. Panglima.
Jadi inilah sebenarnya jawapan kepada tajuk kita. Jadi maksudnya at least ada benda yang ayah bagi arahan, anak ikut, dan itulah nilai capaian objektif penambahbaikan yang kita nak buat. Sama-sama, termasuk saya yang berkata-kata. Saudara Muhammad. 2. Apa lagi ayah? Oh, anak semakin semangat ni. Teruskan ayah, teruskan. Kami support ayah. Saudara Muhammad. Yang ketiga, pastikan setiap malam muka anak-anak ayah nampak paling kurang di saf yang ketiga masjid atau surau, paling kurang untuk setiap solat-solat tarawih. Spesifik. Saudara Muhammad. 3. Yang keempat, ni proposal daripada mak. Wahai anak-anak ayah, anak-anak mak, wahai anak-anak mak. Mak kan? Dengarkan. Mak pun ada arahan juga. Tahun ni alhamdulillah, izin Allah, setelah dapat bajet bonus daripada PMX, contoh masuk sikit je pun. Okey, mak dapat rezeki lebih, dapat duit kutu, maka mak telah hadiahkan satu pasang baju puasa untuk anak mak. Seorang sepasang. Baju puasa bukan baju raya lah. Malam pertama tarawih, esok rasmi mak ayin baju Melayu. Lubang ada 5, butang 6. Abang tu. Anak akan pakai baju special, cantiknya. Maksudnya apa? Mak bagi rangsangan. Sallallahu Muhammad. Dan rangsangan dan sokongan pada anak sampai mak ada baju puasa untuk anak. Punya mak ni nak hargai dan anak pun hargai semangat tanpa punting tarawih sebab dia semangat pakai baju baru. Sebab puasa 30 hari, raya sehari. Kita terbalik, baju raya pula lebih. Patutnya baju puasa yang lebih. Setuju tak anak-anak? Mana anak-anak ni? Ni ada anak dan adik-adik, sekali balik beritahu kat mak. Ni mak ni, nak abang ni. Dengar ada ustaz kata dalam ceramah tadi. Amboi anak tu pun. Mak duk lena. Ustaz kata, ni macam nak ulang. Setiap ibu di Malaysia harus menyediakan baju sepasang untuk tarawih. Boleh. Esok sempat lagi bicara kat Maidin. Tapi geng ibu takkan pergi Maidin kan? Okey, selingan. Saudara Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itu hasil yang kita nak antara dia. Dan apa lagi? Ayah nak juga, anak-anak ayah, anda ini Ramadan yang terakhir, saudara Muhammad. Setiap satu solat, anak-anak ayah mesti baca paling kurang 2 helai halaman Quran. Setiap solat. Selepas solat. Subuh 2 helai. Lepas subuh 2 helai. Zuhur 2 helai. Asar 2 helai. Maghrib 2 helai. Isyak 2 helai. Ketika 11 bulan yang lalu, kita umpamakan Ramadan ni umpama satu CCTV ataupun panggilan daripada Allah. Apabila Allah melihat 11 bulan kita menghilang daripada radar pandangan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang masih ingat satu kejadian dan peristiwa yang berlaku yang telah menggemparkan sistem dan seluruh dunia. 8 Mac 2014. 8 Mac 2024. Genap 10 tahun. Apakah peristiwa itu? Peristiwa apa? 8 Mac 2014 berlaku dalam sejarah sistem penerbangan. Sampai sekarang is unanswered, undefined. Peristiwa yang menggemparkan adalah kehilangan sebuah pesawat 777 yang telah berlepas daripada Kuala Lumpur International Airport menuju ke Beijing dan dikhabarkan telah melalui ruang udara Penang buat kali terakhir sebelum hilang dari pandangan. Tuan-tuan, kalau kita nak kaitkan antara Ramadan, antara MH370, ada satu benda mungkin point yang kita boleh ambil. Setiap manusia yang lahir daripada alam rahim, 9 bulan 10 hari lamanya kita tumpang duduk dalam perut mak. Kalau saya tanya tuan-tuan,
Sepanjang tuan-tuan hidup menjadi manusia ni, di sepanjang tuan-tuan hidup di dunia, bila masa yang tuan-tuan rasa paling dekat dengan Allah? Bila tuan-tuan? Kalau tuan-tuan duduk merenung bertafakur seketika, kita bermuhasabah. Bila yang tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk keadaan jarak hubungan dengan Tuhan ni paling dekat, paling rapat, paling erat. Agak bila? Kalau yang dah berkahwin, mungkin tuan-tuan rewat, mungkin zaman bujang ke ustaz, zaman dulu tak ada komitmen. Kalau zaman yang bekerja, mungkin kita kata zaman study ustaz, dulu tak ada komitmen, duduk seorang-seorang di asrama mungkin. Tuan-tuan rasa bila? Pernah ada orang tanya, bila tuan-tuan rasa paling baik dan paling dekat dengan Tuhan? Bila? Saya dalam hidup saya ada momen yang saya rindu, saya rasa itulah kita pernah jadi baik atau itulah. Bukanlah nak kata Lani tak baik sangat dan Lani pun nak kata tak baik sangat dan baik sangat pun tidak. Tapi kita rasa we know ourselves as well. Kita tahu diri kita, ya aku pernah jadi baik sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawapannya tuan-tuan, jarak hubungan kita dengan Tuhan paling dekat, paling baik adalah ketika kita berada bayi dalam perut mak. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab waktu tu tidak ada taklif. There are no more order. Tak ada taklif, tak ada dosa pahala, tak ada catatan amal, tak ada catatan dosa, tak kena buat apa? Relax, istirahat. Itulah hubungan kita dengan Allah paling dekat waktu tu. Sehingga kan bila kita keluar ke dunia bergelar bayi, tuan-tuan masih lagi rapat dekat dengan Allah sebab tak ada lagi taklif. Sehinggalah kita mula boleh berjalan, berlari, makan, genggam, suap. Sehinggalah bergelar akil baligh. Ketika itu, kaki itulah yang telah dikuatkan oleh Allah. Namun kaki itu digunakan pakai untuk menjauh daripada Allah yang satu. Dulu tak boleh berjalan, hubungan kita sangat dekat. Bila boleh berjalan, kita makin menjauh. Manusia makin lupa Tuhan. Sebelah bulan tak nampak muka kat masjid. Sebelah bulan tak bangkit tahajud. Sebelah bulan tiada solat subuh berjemaah. Sebelah bulan tak mengaji. Sebelah bulan tidak nampak muka di pentas kuliah. Sebelah bulan umat Islam hilang dari radar. Sehingga akan terlepas tanah Palestin, terlepas tanah-tanah semenanjung. Sebahagian semenanjung tanah Arab. Wilayah Balkan, Serbia, Bosnia, Somalia, Azerbaijan, Kazakhstan, negara-negara yang berada di wilayah Balkan, itu kita semua. Tapi sekarang semua dijajah oleh penjajah. Mana suara dan tangan umat Islam? Kenapa hampa tak jaga tu tanah hampa? Maka sebelah bulan hilang, lost contact. Connection, data connection loss. Bila connection data loss, maka Allah kata apa? Sebelah bulan Ramadan ni, bulan yang recalculating, reconnecting. Apa sambung balik. Jadi bila kita keluar daripada perut mak, tuan-tuan, bila kita take off ke alam dunia ini, maka dia ada satu sistem dalam pesawat, dia panggil radar ataupun radar. Pilot dia kena melaporkan every single second, every minute, every moment. Nak naik Sallallahu Alaihi Wasallam from 20,000 feet, climbing up to 30,000 feet. Dengan kelajuan 800 km sejam. Untuk commercial 320 Boeing ataupun Airbus. Sallallahu Alaihi Wasallam nak naik ketinggian kena laporkan. Pilot kena laporkan kepada air traffic controller. Tuan-tuan, antara carrier dan kerjaya yang paling susah dan mencabar di dunia adalah air traffic controller, pegawai kawalan trafik udara. Sebab dia main ke atas, tak main ke bawah. Saya ada sedikit hubungan dengan TUDM, dengan Air Force, dengan fighter jet, dengan DCA, dengan airport. Jadi adalah sistem-sistem ilmu yang saya belajar.
Kat mana pegawai traffic control ni? Dia akan kawal dekat CAM, Civil Aviation. Dulu dia panggil Department of Civil Aviation, DCA. Menara yang tertinggi pada setiap airport, atas tu kan ada cerminnya. Cermin gelap tu. Minimum tuan-tuan, orang yang kerja kat situ tak boleh tinggal walau sesaat. Kalau nak tinggal, dia mesti shift. Kalau shift tu, mesti tak boleh. Orang ni punch out, dia turun, orang lain naik, tak boleh. Dia kena orang tu mai dulu, baru dia boleh punch out. Sebab apa? Sebab nak bertukar tangan tu, hak kena monitor setiap every second. Hak kena tahu apa berlaku di atas. Tuan-tuan, satu saat kalau radar itu hilang, kan ayat sering kali kita dengar kan? Sering kali ku mendengar di televisyen pesawat hilang dari radar. Ayat yang kita dengar. Bila pesawat MH370 berlepas 12:15 noon pula pagi. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, berlepas bila hilang satu suku pagi 45 minit lebih kurang. Kemudian after take off hilang. Bila hilang tuan-tuan, pegawai kawalan trafik udara tak boleh bantu pesawat dan pilot untuk safely landing ataupun safely landed, grounded, tak boleh. Akhirnya terhempas dan terbabas dan diisytiharkan is unanswered, tak terjawab. Walaupun pelbagai teori dan konspirasi. Tuan-tuan, kalau pesawat hilang dari radar daripada pegawai air traffic control, tak boleh selamat untuk landing. Manusia sebelah bulan hilang dari radar masjid, tak nampak muka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata, bulan ini semboyan telah berbunyi, sambung menuju, macam kem tentera lah, menuju medan bakti. Anggaplah masjid itulah medan bakti kita. Allah kata, orang Islam sekalian ni, tanah ni orang nak ambil dah ni. Masjid Al-Aqsa ni nak runtuh dah ni. Tanah umat Islam ni dia semakin dirampas orang. Hampa duk nganga lagi, hampa duk lena lagi. Mai umat Islam. Yahudi dah on the way ni sampai ke Ibu ni. Sampai ke Ibu. Orang Ibu hampa duk nganga lagi ni. Yahudi on the way dah ni. Duk singgah makan nasi kandang sikit daripada mai. Saya kena Sulaiman, dia lah makan tak hajak. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi tahu bahawa orang duk attacking, kita duk lena ing, Mobile Legend, budak-budak anak muda. Orang duk attack orang Islam ni. Satu persatu tanah Islam sedang diruntuh, dijatuh. Kita duk nganga lagi. Istimewa dan bersemangat Allah. Maka Ramadan is a calling from Allah. Jadi Ramadan yang terakhir ni, apa yang kita nak? Inilah kesatuan. Tuan-tuan tengok kan, Menteri Kanan Israel minggu lepas, apa yang dia isytihar? Dia isytihar dalam parlimen Benjamin Netanyahu, cadangan daripada Menteri Kanan Israel. Dia kata apa? Cadangan untuk menghapuskan bulan Ramadan. Tuan-tuan tak rasa apa? Bila seorang musuh mengisytiharkan bahawa Ramadan ni nak dihapus, sebab apa? Kenapa tuan-tuan? Sebab hakikat dia, musuh sangat takut bulan yang paling digeruni adalah bulan ni. Sebab bila bulan ni, orang akan kembali cari Tuhan. Orang akan kembali cari masjid. Orang akan kembali cari Quran. Orang akan kembali cari sujud dan sejadah. Maka the strength of ummah, unity of ummah terbentuk, tercantum, tergabung momentum dalam Ramadan. Makanya musuh takut. That is why dalam setiap every single war, peperangan Nabi, dalam perang Badar bermula Ramadan. Pembukaan Fathu Mekah Ramadan, banyak perang Ramadan. Tuan-tuan, dalam setiap siri peperangan Nabi, khususnya dalam bulan Ramadan, semua Islam menang walaupun kita nampak lemah sebab tak makan. Di situlah musuh belajar. Rupanya umat Islam ini akan jadi kuat. Umat Islam ini akan jadi kuat bila masuk Ramadan. Ramadan ni bulan spiritual. Ramadan ni bulan yang menyuntik dan menjentik spiritual umat.
Maka sebab itulah Yahudi sangat takut. Zaman dulu, zaman Rom dan Parsi, masuk Ramadannya, mereka dah ketak lah. Ramadan mana ni? Habislah kita. Geng-geng Muhammad habislah. Kena tawan dah kita ni. Sebab masuk Ramadan, umat Islam dia main energetic of spirit. Bila istawu fuang tadi lu, tuan-tuan tak rasa apa. Sebab tu saya dah pesan dalam beberapa masjid dan surau. Orang yang paling kena alert bila masuk Ramadan adalah AJK. Yang pertama, PA system. Sallallahu Muhammad. Suasana terapeutik, environment surau dan masjid. Sebab kita nak sambut orang yang mungkin tak pernah main masjid. Bila kita upgrade technical, sama ada masjid ataupun surau, in terms of technical audio, contoh saya, sebab macam audio ni bidang saya. Tuan-tuan, bila orang main masjid, dia dengar, dia terpesona dan tergoda. Tuan-tuan, izinkan saya speaker Dewan menggunakan ayat. Imam tarawih sebenarnya itulah tanggungjawab paling besar selama 30 malam. Sebab apa? Bila ada Allahu Akbar, dia sedang memegang, bukan memegang mikrofon. Itu zahir. Batin dia tuan-tuan, imam tarawih, dia memegang hati seluruh makmum yang ada belakang dia. Belakang tu nak teriak kerana apa? Jadi apa pun terletak pada tangan dan bacaan alunan imam. Kenapa kita boleh teriak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di Mekah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu. Tu imam teriak. Tangisan yang dengar sebiji-sebiji. Sebab maintenance sound system Masjidil Haram, maintenance tuan-tuan, bukan harga. Maintenance PA system Masjidil Haram adalah berharga, berjumlah 12 juta Saudi Riyal sebulan. Maintenance sajalah. Habuan bateri, habuan kabel, habuan maintenance, nak maintain. Kalau maintenance saja 12 juta, harga dia tak tahu apa. Sound engineer 120 orang. Jarak density distance between 7,000 3,500 speaker in and out. Jarak boleh dengar antara 3.5 km. Minimum, maksimum 7 kilo. Kekuatan kekuatan speaker tu tuan-tuan. Sebab tu bila kita pergi masjid umrah Mekah terutamanya, kita akan tergoda dengan terpesona. Sebab imam dengan PA system mesti bergabung, technical dan spiritual mesti bergabung untuk merobek hati umat yang berada di belakang. Jadi bila kita duduk belakang tuan-tuan, kita nak bagi orang tu menyesal. Pasal apa tak main selama ni ya? Kenapa sedapnya surau ni? Kenapa aku tak main? Dia akan menyesal. Jangan sampai orang tu menyesal main. Itu bahaya. Kalau kita gagal mengurus, kalau orang tu menyesal main. Tapi bila menyesal tak main, itu yang cemerlang. Tapi itu saya yakin dengan surau kita ni, orang menyesal tak main. Dah lah ada ustaz mana? Lagi menyesal. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat radhiyallahu Muhammad. Jadi nak bagi tahu bahawa ketika mana Ramadan adalah bulan untuk kita reconnecting dan recalculating. Sambung, hubung balik, cantum balik. Umat Islam semakin berpecah, berbalah, berselerak ni hati umat Islam. Bukan nak sebut pasal politik, tapi kita dah berpecah banyak ni kepada parti-parti Melayu. Cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Ramadan ini kamu guna untuk berpaut, bertaut, berpeluk, kamu berdakap, buangkan yang keruh, buang yang keruh, ambil yang jernih.
Datang kasut lama, buah balik kasut baru. Boleh faham? Macam tak sampai punchline tu Satu-satunya bulan yang tuan-tuan akan tengok surau pula, kasut akan sampai kat traffic light Poh Jaya. Ramadan lah. Mana ada kasut melimpah sampai kat jalan. Sebab tu tuan-tuan mai pakai, ataupun tuan-tuan mai tak payah pakai kasut, balik pakai kasut. Sebab kasut memang melimpah. Jadi tak payah beli kasut raya kat Maidin. Mai tengok tanya, pilih nak yang mana. Nah, abang mai kata kasut tu melimpah. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu Muhammad. Okay, apa lagi yang kita boleh ambil? Dalam Ramadan, tuan-tuan, ada 3 modul utama. Inilah kekuatan Ramadan yang kita nak pegang untuk dibawa ke next 11 months. Next level. Kekuatan Ramadan, tuan-tuan, terletak kepada 3 kekuatan. Bukan 3, banyak, tapi saya ambil sebagai penghujung. Apakah kekuatan Ramadan? Sallallahu alaihi Muhammad yang ada pada, yang Allah buat, yang Allah bina. Okey, tuan-tuan, sebelum tu Allahumma salli ala Muhammad. Antara falsafah kenapa Allah buat Ramadan ni, Allah nak mengupgrade benda yang telah kita downgrade. Manusia akan mula mulia dengan 4 benda. Manusia akan hina dengan 4 benda. Apa tu? Kata ulama, tuan-tuan, manusia akan mulia apabila kurang lena, kurang makan, kurang rehat, kurang cakap. 4 benda ni manusia akan mulia. Dan manusia akan hina bila lebih lena, lebih rehat, lebih cakap, lebih makan. Berlawan, against. Dalam Ramadan, cuba tengok apa yang Allah buat. Sallallahu alaihi wasallam. Makan kita dicatu, dikurang. Lena kita disekat. Daripada 6 jam mungkin jadi 4 jam setengah. 8 jam jadi 6 jam. 6 jam jadi 4 jam. Sallallahu alaihi wasallam. Rehat kita dicatu dan dikurangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab malam dalam siang menahan lapar. Malam bekerja untuk surau, untuk masjid, untuk Quran, membangunkan. Qama Ramadan, tahat tarawih. Kurang rehat. 3. Yang keempat, kurang cakap. Kenapa kita kurang cakap? Bila perut lapang, kumpul kita kurang cakap. Yang selama ni ada lebih cakap tu pasal apa? Cakap tak berhenti tu, dia kata orang ni, dia bila perut kenyang kan, mengata orang sedap. Betul ya? Cuba perut lapang. Tak ada nak fokus, tak ada nak mengumpat orang bila perut lapang. Tak tahulah kau orang ibu ni. Tak ada kan? Tak ada. Saya rasa tak ada pun, tak ada. Tapi kalau lapang-lapang pun dia boleh mengumpat orang ni. Kira dahsyat lah. High level lah. Kira bawah sikit dah ayah pin lah kira. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah melapar dan melemahkan kita, Allah melemahkan kita supaya Allah menguatkan. Allah melemahkan satu aspek, Allah menguatkan satu aspek. Kekuatan jasad, fizikal kita dilemah, namun spirit kita di up. Downgrade fizikal tu maksud saya kita punya tenaga perut makan. Tuan-tuan cuba tengok subuh sampai asar, tuan-tuan cuba nilai sendiri. Semayang subuh Ramadan sampai semayang asar, tuan-tuan rasa cemerlang. Sebab apa? Terutama kita ambil Zuhur dan asar. Sebab kita solat dalam keadaan body ringan. Cuba lepas tuan-tuan buka puasa, tuan-tuan nak sembahyang maghrib, jadi apa? Dia melingkau ular sawau atas pagau. Nanti ama lagi pagi lalu, lepas lu sabar lu. Lalai 8 suku baru maghrib. Tadi Zuhur asar tu cantik, tip-top, on call, on time, on the dot. Betul tak? Bila kena tertarik onek, kena oblong, kena roti john, kena duk kuatan, nasi kandar Sulaiman, nasi kandar apa? Nasi kandar apa tu hak ujung tu? Sallallahu alaihi Muhammad.
Nasi kandang semua duk ada tuan-tuan dan puan-puan, 5 jari, 10 jari semua dengan tepung talam di tangan kananku amboi, cucuk badak di tangan kiriku aku tak tahu yang mana nak masuk mulut dulu. Tak tahu tepung talam ke cucuk badak ke tepung talam. Pam dua-dua. Bila dua-dua tuan-tuan, 7.45, 7.50, 8.5 minit. Tak jumpa maghrib lagi. Kita terkorban dah waktu maghrib. Yang tak sah cemerlang ni, Zuhur Asar. Kan betul saya kata? Bukan saya kata. Ulama dah buat cantik dah. Allah dah buat cantik dah. Rupanya patutlah Allah buat. That's the philosophy. The philosophy of Ramadan. Memang Allah nak mengurangkan kekuatan perut yang selama ni hampa berat. Tuan-tuan, bila body berat, kita akan lambat. Jangan terasa kan? Cuba tengok Ustaz mana? XS je. Kita biasalah bila badan besar kalau orang terasa pula tu. Badan tidak kecil. Boleh? Sama lah kan? Ayat lapis sikit. Bila kita ialah heavy duty, jalan pelan. Cuba kita ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah secara logik fitrah manusia. Bila ringan mesti lari laju. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka sebulan ni adalah masa untuk kita meringankan. Meringankan apa? Meringankan duniamu, memberatkan akhiratmu. Itu nilai dia. So Allah melemahkan tidur kita, melemahkan cakap kita, melemahkan sistem dunia, dilemahkan offline dengan dunia, online dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, saya bila sebut Ramadan ni, antara benda yang saya paling rindu adalah Ramadan saya di tempat saya bertugas for the first time. I have been posted in the mosque is in Peninsular Malaysia. Saya diposting, ditempatkan di penghujung pantai timur Sabah. Sehingga tercetus nama Ustaz Manis. Walaupun tuan-tuan mungkin pernah dengar, saya sebutlah sikit. 2005 saya ditempatkan, tahun pertama saya posting. Cikgu baru. Sallallahu alaihi wasallam, pelajar sekolah saya 2,800. Yang keempat paling ramai di Malaysia. Muslimin dan muslimat, ustaz 2 orang. 2 orang ustaz kontrol 2,800. Ada 4 suku bangsa terbesar, Bugis, Bajau, Idahan, Suluk. Allah izin saya boleh berbahasa 4-4 ni. Sampai sekarang kalau saya program di Sabah, kuliah dan ceramah saya akan bertukar slang mengikut tempat suku bangsa. Major saya Bugis lah, yang kedua Bajau. Bugis, Bajau, Suluk tak pandai sangat, tapi bolehlah faham. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, nak faham saya kata. Ramadan jadual saya teringat dulu mantan DO. Pegawai daerah Laknatu, dia pencen. Dia beli kereta 2005 sampai 2011 saya di Laknatu kan, 6 tahun. Dia pencen, dia beli Ninja King. Kita panggil Land Cruiser V8. Harga 420 waktu tu. 420K. Tuan-tuan tahu tak, dia beli Ninja King tu lepas dia pencen semata-mata sebab nak bawa saya bertugas 30 malam Ramadan. Dia main ambil, dia main hantar mantan DO. Koyak plastik ni kereta ni. Saya kata itulah momen saya yang saya tak boleh lupa. Jadual saya tuan-tuan dalam ladang sawit 30 malam. Dia punya aura dalam ladang ni, I don't know how to imagine, how to interpret dan describe the moment and situation serta condition. Dia punya melimpah sampai ke celah bawah ladang sawit, dalam ladang, sebab dalam masjid tu penuh. 30 malam, ladang 1, ladang 2. Jadual saya akan bertukar dari ladang ke ladang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan DO ni antara salah seorang yang bawa saya masuk dalam ladang. Jadi bila siapa nak jemput ustaz,
kena melalui dia. Macam PA. Dia bagi tahu, mau jemput ustaz ke? Hubungi saya. Saya tak kata apa pun. Dia yang hubungi saya. Mau Ustaz Maris, hubungi saya. Mantan DO. Saya nak kata apa? Orang yang level dia tinggi macam tu pun, dia boleh merendah diri dunia yang dia ada untuk saya yang tak ada apa-apa ni tuan-tuan. Nak abang mai kata tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nilai Ramadan di Lahad Datu ni saya tak boleh, saya tak ada kat sini. Benda yang ada kat sana tuan-tuan, contohnya macam Ramadan, sambutan Mak Hijrah, sambutan Maulidul Rasul. Di Semenanjung ni saya pergi banyak tempat, tak boleh lawan momen di sana. Contoh macam sambutan Mak Hijrah kan, Maulidul Rasul. Kita kalau buat perarakan, sepanduk tu, semua print kilang, print kedai. Sana tuan-tuan, wajib pertandingan menulis dan melukis by hand. Dia ada ukuran 60 kaki, pelekat paku, skru dengan kayu, angkat dengan lori. Dia punya momen sallallahu ala Muhammad. Saya masuk ceramah Maulid dalam ladang 40 kontijen dalam celah ladang sawit belara. Nah abang mai tuan-tuan, orang hujung depa tahu susahnya nak dapat Ramadan, susah nak dapat ustaz, susah nak dapat ilmu, susah nak dapat momen tu payah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia tahu itu benda mahal yang tak sedapat. Kita ni sebab banyak sangat, jadi kita rasa macam tak ada apa sangat. Mereka sangat lebih menghargai benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kata apa tadi? Dalam Ramadan ni, benda yang Allah upgrade dan ada benda yang Allah nak kita downgrade. Bismillahirrahmanirrahim. Penghujung dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Dalam Ramadan, benda yang paling besar, dia umpama suami, isteri, anak. Ramadan itu suami, isterinya tarawih, anaknya sahur. Maka ada 3 benda yang tuan-tuan kita kena pegang dan kita kena jaga. Tuan-tuan perasan tak? Bila masuk Ramadan, ada benda yang kita telah diubah. Dalam hidup manusia, ada 2 benda yang boleh mengubah hidup kita. Yang pertama Ramadan dan yang kedua adalah umrah atau haji. Dia punya rutin kita, lifestyle kita automatically berubah. Kita jadi orang yang bangkit awal, tak pernah bangkit 11 bulan, tiba-tiba boleh bangkit. That is the power of king. Atakum sayyidu syuhur famarhaban bi ahlan. Nabi kata, bila datangnya Ramadan, dia umpama raja yang merubah dan memerintah seluruh 11 bulan. Benda yang tak boleh diubah, masuk Ramadan kita pegang dan kita ubah. 30 hari tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad maintain TikTok, tahajud. Dan tuan-tuan perasan tak, bila masuk Ramadan ada 3 benda yang kita diselamatkan oleh Allah sebab Ramadan. Yang pertama tahajud. Tahajud kita terselamat dan diselamatkan because of Ramadan. Yang kedua solat sunat sebelum subuh ataupun solat sunat fajar. Betul tak? Sebab bila kita bangkit, takkan tak sembahyang. Alang-alang bangkit. Dan yang ketiga solat subuh berjemaah. 3 benda ni, that is the real strength warrior of Islam, unity. Kekuatan umat Islam ada 3 benda ni. Dan 3 benda ni hanya ada dalam Ramadan. Bukan tak, bulan lain ada, tapi tak mampu buat. Sebab apa? Sebab berat. Berat dunia, berat makan, berat. Masuk Ramadan, buang. Control, alternate, delete. Clear, factory, setting. Delete all. Benda yang tak perlu, unnecessary. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengata orang, tak perlu. Rehat lebih, tak perlu. Lena lebih, tak perlu. Mobile Legend, sikit-sikit. Kena lah juga kan. Dunia kena ambil. Jangan tak ambil terus. Tak ambil dunia tu wali. Kita bukan wali. Kita wali band. Main jugalah sikit-sikit kan. Sagi hilang pula skill Mobile Legend tu. Mobile Legend kan adalah kemahiran untuk fokus tumpu. Kena ada. Sikit lah sikit. Jangan sampai jadi najis. Tadi saya kata apa? 2 muka surat, 2 live Quran. Setiap subuh 2 kali 5, 10. Maka lengkap 1 hari 1 juzuk cover. Itulah proposal kita. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, yang pertama 3 serangkai.
3 serangkai sila jaga dan sila pelihara. Tahajud, solat sunat sebelum subuh, solat subuh. Tuan-tuan, solat sunat subuh ni dia boleh ditunaikan selepas subuh kalau kita tak sempat semayang sebelum subuh, selagi mana ada dalam waktu subuh. Boleh faham? Solat sunat subuh tu, sallallahu alaihi wasallam, selagi mana tak terbit fajar siddiq tu, sadiq, maka masih ditunaikan, masih boleh buat untuk solat subuh sahaja selepas subuh, kalau tak ada buat sebelum subuh. So pastikan tahajud, solat subuh, sunat dengan subuh. 3 benda ni pastikan jangan, mesti markah full, markah penuh. Sallallahu alaihi wasallam. Awal pagi, malam kita punya tarawih dan juga Quran tadi. Jadi saya rasa itulah target KPI Ramadan, output yang kita nak capai. Mudah-mudahan Allah angkat dan Allah catat andai Ramadan ini yang terakhir, maka bukan hanya yang terakhir, tapi terakhir dengan catatan rekod kualiti pencapaian markah yang tertinggi yang pernah kita capai sepanjang kehidupan kita sebagai ibadullah. Sekian dulu, sehingga bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Tak tahu bila. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, kurangkan juadah, tambahkan ibadah. 999 jenayah membawa pada. Aku qaul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.